Dia minta maaf kalau itu break masa sebab lain dia Okey, tak apa. Okay, so petang ni Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi petang ni kita akan buat revision untuk soalan 1 kertas 3 seperti mana yang kamu tahu. Kertas 3, kertas 1 jika kamu skor 40 ke atas, insya-Allah A- tu dalam tangan, insya-Allah. Okey, dikuatkan lagi dengan kertas 2. Jadi kertas 1, kertas 3 ni sangat penting untuk kamu skor markah yang paling tinggi kamu boleh dapat. So kertas 3 ni semata-mata teknik. Jadi buatlah semua eksperimen yang belum lagi keluar dalam SPM ataupun yang dah pernah keluar tapi sering diperkata-katakan, kita kata hot topic kan. Untuk paper 1 pula, kamu kena pastikan seminggu at least satu set kertas 1 kamu jawab selama 1 jam 15 minit untuk 50 soalan every week. Jadi teacher dah bagi dah buku koleksi SPP, koleksi SPM tu, gunakanlah sebaiknya. Jadi sekarang ni teacher akan tunjuk. Okey, jadi PowerPoint ni daripada kawan teacher Cikgu Nurliza. Jadi kita gunakanlah sebab banyak sangat input ilmu dalam ni untuk soalan 1 kertas 3. Yang penting sekali pertama, bila kamu baca soalan, baca 2-3 kali. Lepas tu kamu kena pasti pemboleh ubah dalam soalan. Jadi pemboleh ubah kamu cari. Kamu cari mana MV, okay, mana MV, mana RV. Biasanya MV dengan RV ni merujuk kepada yang teori lah yang kita dapat daripada soalan. Sama juga dengan CV, daripada soalan kita akan dapat. Lepas tu untuk OMV, operasi manipulasi dan operasi bergerak balas ORV, kita akan dapat dari jadual. Kalau MV, RV, CV tu yang teori daripada soalan lah. Yang ini OO ni kita akan dapat dari jadual, iaitu yang kita gunakan, pemboleh ubah yang kita gunakan dalam ketika menjalankan eksperimen. Lepas itu, calon boleh mendapatkan pemboleh ubah dari soalan iaitu selepas ayat untuk mengkaji. Selepas perkataan untuk mengkaji itu kita akan jumpa MV, kita akan jumpa RV dan kita berjumpa juga CV. Dan juga kita akan dapatkan pemboleh ubah dari jadual iaitu OMV dan juga ORV. Jadi benda sama je lah yang teacher dah pernah bagi tahu sebelum ni. Jadi seterusnya, selepas kamu dah kena pasti pemboleh ubah, jadi biasanya dia akan tanya, suruh kamu buat ukuran kan. Dia suruh kamu ukur bacaan pada termometer, ukur G-SEM pada neraca elektronik, ataupun ukur isi padu dalam silinder penyukat, isi larutan ataupun apa-apa sahajalah daripada pengukuran. Yang itulah yang kamu kena lengkapkan dalam jadual tu kan. Yang ini yang mengukurlah yang soalan nombor 1 biasanya. Jadi kamu perlu buat pengukuran yang betul mengikut skala yang diberikan di dalam soalan. Lepas tu kena hati-hati dengan unit yang digunakan. Kemudian soalan yang kedua untuk pemerhatian. Yang ni kan, calon perlu memerhati dengan teliti semua maklumat, data, alat, radas, jadual yang diberikan. Semasa menulis pemerhatian, mesti ada semua maklumat ni. Kalau untuk pemerhatian, dia nak yang OMV, ORV. Samalah, biasa teacher guna MVO, RVO kan, benda yang sama. OMV, ORV, lepas tu data bersama unit. Nilai yang tepat daripada jadual. Ambil yang dalam jadual. Contoh, jadual tu dia ada bacaan 1 dan bacaan 2. Jadi dua-dua kamu kena tulis. Kalau dalam jadual tak ada purata, jangan bagi purata. Sebab kalau kamu bagi purata yang tak ada dalam jadual, maka markah kamu akan berkurang. Tapi kalau purata tu ada dalam jadual, maka kamu boleh bagilah. Jadi kamu kena tengok daripada jadual untuk bagi pemerhatian.
Baiklah Kemudian soalan ketiga dia akan suruh buat inference. Biasa kita buat sebab menyebabkan kan. Jadi tip pertama, jika OMV tak sama dengan MV, MV kita boleh jadikan sebagai sebablah inference yang pertama. Jika ORV tak sama dengan RV, RV itu kita boleh jadikan sebagai sebab yang kedua. Lepas tu cari teori yang kita belajar dalam kelas. Nanti bila kita bincang yang tangkap tanda lepas, tangkap semula tak lepas ni, kita akan apply semua ni lah. Kemudian pemboleh ubah macam biasa, manipulasi kepekatan bagi kepekatan kan. So perkataan guna wajib ada, berbeza wajib ada. Kalau bergerak balas ada dua. Kalau kamu bagi bergerak balas yang OMV, OMV yang ke atas ni yang ni RV lah, ORV. Kalau dia melibatkan ukuran kan, jisim ni ukur guna apa? Guna neraca elektronik. So wajib ada perkataan ukur dan record, lepas tu guna radas apa. Kemudian kalau kamu menggunakan RV teori, iaitu peratus perubahan jisim jalur batang sawi. So mesti ada perkataan kira dan catat. Lepas tu guna formula apa. Dan kalau kamu tak ingat apa formula dia, biasanya kamu belik belakang lagi dekat E. E yang dia suruh kamu bina jadual tu, di situ biasanya diberikan formula. Boleh belik belakang lagi Kemudian dimalarkan samalah perkataan guna tapi mesti ada perkataan sama. Tapi teacher galakkan kamu guna tetapkan. Guna tetapkan je, tak payah guna-guna ni, tak payah. Tetapkan panjang jalur batang sawi yang sama, iaitu 4 cm. Tak payah gunalah guna ni takut kalau kamu buat guna takut kamu terlupa yang sama ni. Tapi kalau tetapkan kita dah faham dah sama, tapi buat jugalah yang sama, tetapkan yang sama. Kemudian langkah 5, hipotesis. Mesti ada MV atau OMV, mesti ada RV atau ORV, mesti ada hubungan. Jika MV dia ada nilai, maka kita boleh buat semakin. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Tapi kalau MV dia tak ada nilai, tak ada nilai kan. Contoh macam MV dia tu lokasi tempat pembuangan sampah, padang sekolah, tempat parking kereta. Yang tu tak ada nilai lokasi tu. Jadi tak boleh buatlah semakin. Kamu kena buat hipotesis perbandingan, iaitu lebih tinggi atau lebih rendah berbanding. Contoh, tempat pembuangan sampah mempunyai saiz populasi tikus yang lebih tinggi berbanding di padang sekolah dan kawasan parking kereta. Itu jadi kena pastikan dulu hipotesis jenis yang mana satu. Kemudian kamu akan diminta untuk membina jadual. Jadi follow je lah apa yang dia minta. Contoh dalam ni dia buat 3 lajur kan. Jadi dia akan bagi tahu apa yang dia nak, letak je semua apa yang dia nak, dan yang penting tajuk mesti bersama unit yang betul. Kalau masa minit ke jam ke saat ke panjang, meter ke sentimeter ke, unit sangat penting. Kalau tak ada unit, kamu tak akan dapat markah. Kemudian langkah yang untuk komunikasi data yang ni semua ada, disuruh kamu bina graf ataupun carta bar. Jadi mesti skala yang seragam, setiap paksi ada unit yang betul, paksi Y untuk RV, paksi X untuk MV. Pindah titik mesti tepat, jangan kamu salah buat titik tu kan. Titik guna je pangkah macam ni. Kemudian mesti sambungkan titik menggunakan freehand, tak boleh guna pembaris. Alamak. Tak jadi dah teacher. Sekejap lupa ada pen. Ada pen, sekejap saya guna pen. Semula-semula. Okey. Okey, berhenti. Jangan lebih. Jangan lebih. Okey, bentuk lepas tu
kalau carta bar, saiz dan jarak antara bar mesti sama. Kalau kita buat carta bar kan, mesti sama. Panjang dia, lebar dia, antara bar ni mesti sama panjang. Okey, katalah ni dia punya ni paksi dia antara gap ni pun kena sama. Kalau ada lagi, maksudnya bar ni sama panjang sesama bar, tapi gap ni panjang sesama gap lah. Gap dengan bar tak semestinya sama panjang. Bar sama lebar. Bar sama lebar dengan bar, gap sama lebar dengan gap. Gap tu yang antara ni. Yang ni bar. Lepas tu yang seeloknya lorek lah. Lorek. Jangan buat macam ni buat macam tu, buat yang latest ni. Macam ni lorek. Supaya lebih jelas carta bar yang kita buat. Kemudian hubung kait. Yang ni yang bila dia suruh kamu terangkan hubungan kan. Terangkan hubungan 3 markah. Jadi pertama ayat seperti hipotesis. Yang kedua ada sebab. Yang ketiga menyebabkan. Tapi bagilah lebih sebab dia tu. Sebab takut sebab yang kita bagi tu tak tepat lagi. So bagi banyak sebab Kemudian pengelasan. Pengelasan ni macam-macam lah. Biasa dia suruh buat kelaskan berdasarkan bahan dengan radas. Ataupun apa lagi yang selalu disuruh buat faktor abiosis dengan faktor beiosis. Macam-macam lah disuruh buat kan. Okey, lepas tu definisi secara operasi. Biasanya dia suruh kamu terangkan definisi operasi ataupun terangkan kesimpulan ataupun terangkan rumusan. Itu semua adalah dia tanya pasal definisi secara operasi. Markah 3, markah pertama kamu explain apa yang ditunjukkan oleh rajah. Kena kaitkan. Contoh osmosis. Dia tanya definisi secara operasi untuk osmosis. Yang kamu belajar dalam kelas, osmosis ialah pergerakan air dari kawasan yang banyak air ke kawasan yang berkepekatan rendah dengan air merentasi membran separa telak. Tapi kamu tak akan dapat markah lagi sebab kamu kena kaitkan dengan rajah dalam eksperimen. Kalau dalam eksperimen tu dia menggunakan ubi kentang, tambahlah melalui membran separa telak jalur ubi kentang. Maka kamu akan dapat markah. Kemudian yang ditentukan oleh ORB nokta. Osmosis dipengaruhi oleh MB. Jadi untuk ditentukan teacher guna RB. Teacher. Boleh lah. Suara teacher tak clear lah teacher. Yang kedua, Teacher lain klik. Lain siapa tu? biasanya kita guna MV atau MVO, tapi guna MV lah. Boleh
Ama. Ya, lain teacher kau lain kita sila ni. Lain teacher, lain teacher. Teacher serah. Aku lali dah tadi. Otak. Ngong. Kuat. Yang ni. Alamak, dekat cik tak buka mic. Teacher rekod tu. Oh ni teacher rekod. Asal senyap ni. Gimana ke teacher? Geng. Bukan lah geng. Memang gempok lah geng. Siapa? Di masa ke teacher ni. Kau apa? Masih ada kerja. Di masa ni. Oh ni tak ada WhatsApp. Kau takut teacher tu datang. Kau apa ni? Awal lah ni.